Hari tu 3 hari bulan Jun 2020, adik-adik lepasan SPM kita baru je dapat result UPU. And I dapat tahu ramai juga junior I yang dapat tawaran masuk ke IPG. I sendiri adalah student IPG. Adalah barang-barang yang aku rasa basic yang korang wajib ada. Hai, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila my YouTube channel. Okay, untuk yang baru dalam YouTube channel aku ni, untuk pengetahuan korang, aku selalu buat video tentang review and sharing, which is something like sharing items, foods and many more lah. I'm so sorry. I jadi sangat-sangat awkward untuk cakap depan kamera sebab sudah seminggu tak cakap. Seminggu je baru macam duduknya. Tapi itulah. So, I'm sorry kalau ada I punya ada gaya I yang macam buat korang cringe ataupun annoyed. So I'm really sorry. So sebab I tak tahu cakap apa. I'm really sorry for that. Okay. So untuk video kali ni, macam mana yang korang tahu, hari tu 3 hari bulan Jun 2020, adik-adik lepasan SPM kita baru je dapat result UPU. Hari tu hanya some of my junior, diorang dapat mana. And I dapat tahu ramai juga junior I yang dapat tawaran masuk ke IPG. Kenapa I mention IPG ni? Sebabnya I study dekat Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka, and now I dah SEM 2 degree. Sekarang kita orang macam tengah cuti SEM lah. Bulan 8 nanti baru masuk semester yang baru, insyaAllah. Before that, I nak cakap untuk adik-adik, I nak bagi pesanan kasih sayang untuk junior I yang tak dapat tempat study yang korang nak. Korang tak dapat IPG ke, korang tak dapat U yang korang nak ke, korang jangan risau. Sekarang adalah masa untuk korang kena happy, kena reda, sebabnya korang kena percaya yang Allah akan bagi yang lebih baik. Setiap perkara yang berlaku tu ada hikmah kan. So korang just reda, and insyaAllah korang akan dapat yang lebih baik. Serius. So kita tak buang masa, kita teruskan dengan list barang kita yang pertama. First thing first is really aku rasa aku letak dia nombor 1 sebab benda ni paling penting lah, which is smartphone. Bila kita sebut pasal smartphone, tak kisah which is korang nak beli iPhone ke, korang nak beli Huawei ke, korang nak beli Samsung ke, ikut kepada kemampuan masing-masing lah. Which is kalau korang bukan student, korang dah tahu apa kepentingan dia. Which is kalau korang nak check kawan-kawan, korang nak google apa-apa, korang tengok YouTube, korang nak main Insta, it's melalui smartphone. Okay? Sama juga student life. So aku nak share dengan korang phone apa yang aku guna daripada aku start belajar sampailah sekarang, which is aku hanya gunakan Huawei Nova 2 Lite. Aku beli masa pertengahan tahun 2018 dalam bulan 6, dan sekarang dah pertengahan tahun 2020. So dah 2 tahun, dah hampir 2 tahun aku gunakan telefon ni. And masa aku beli, harga dia dalam 600 something, tak sampai 700. Before that, aku nak bagi tahu kenapa aku cerita pasal phone ni. Mungkin korang boleh jadi rujukan telefon yang sesuai korang nak beli as student. Kita sambung balik, kapasiti dia 3000, kapasiti kau panggil, entahlah, tapi 3200 mAh. Which is aku bagi contoh, kelas daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Biasanya kalau I dah balik kelas tu, dah sampai bilik apa semua, biasanya phone I akan tinggal dalam 10 hingga 20% like that. Memang tinggal sikit, kadang-kadang dah nak hampir habis. Kalau I gunakan secara maksimum, kita boleh nampak which is telefon yang hanya 3200 mAh ni mampu bertahan daripada pukul 8 hingga 5 tanpa I charge, which is I memang guna full without I guna power bank ke apa. Memang I guna daripada 100%, I bawa pagi tu 100%, sampai pukul 8 pagi tu 100%, sampai pukul 5 dia hanya tinggal dalam 20 hingga 10% something like that. Kadang-kadang tinggal 5 pun ada juga kalau I guna secara maksimum. But kalau I macam bawa phone tu dalam bateri dia ada dalam 50%, sebab kadang-kadang I lupa nak charge. So biasanya tengah hari tu memang dah sikit sangat-sangat. Untuk IPG Melaka, dia ada 2 kali rehat, pukul 10 hingga 11 dan juga pukul 1 hingga 2. Pukul 10 hingga 11 tu macam kita nak makan ke, nak pergi library ke. Untuk pukul 1 hingga 2 tu memang untuk solat, dan juga kadang-kadang ada yang nak makan lah. Tapi biasanya I tak makan sebab memang tak sempat. Untuk pukul 1 dan 2 tu memang kalau I bawa phone dengan pagi tu pukul 8 dalam 50%, dalam pukul 1 tu confirm bateri memang dah nak habis, dah memang nyawa-nyawa ikan. So biasanya I akan balik bilik untuk charge phone dan solat. Ataupun kadang bila dah umur meningkat ni kan, I tadi macam tak rajin sangat nak balik bilik, so I akan solat je dekat dekat kelas. Kelas tu kita orang memang ada tempat student sendiri yang sediakan tempat solat tu, dan kadang ada sediakan telekung.
So memang I solat kat situ je. So bila kejadian itu berlaku, biasanya I kena standby power bank lah. Ataupun I macam buat kerja jahat sikit, I akan charge phone I kat dekat kelas. Sebab kadang-kadang I terlupa bawa power bank. Kadang-kadang power bank I pun tak ada bateri. So memang I buat kerja jahat, I charge dekat kelas je. Kenapa I cakap kerja jahat? Kadang orang kata tak ada masalah pun nak charge phone dekat kelas. Tapi I ada pernah dengar orang cakap hukum charge telefon. Telefon kita kan telefon peribadi kan. So bila kita charge kat kelas, dia macam kita, hukum dia macam haram, something like that. I pun tak tahu. Kalau korang tahu jawapan dia, korang drop komen kat bawah. Okay, I nak tahu jawapan dia sebenar betul ke tak. Okay, so sambung balik. So settle buat bateri. So overall bateri is quite okay. Untuk penggunaan daily I memang is okay, memang nice. Okay, next is dia punya storage. Which is storage dia 3 iPhone pula. Kemarin ke iPhone Huawei je kot. Huawei nombor 2 Lite ni dia ada 3GB RAM dengan 32GB storage. Which is dia quite nice je untuk kita yang student yang tak ada guna yang terlalu berat. Just kita hanya guna WhatsApp untuk download file, something like that. Yang memang ringan-ringan je untuk kita guna. Setakat nak install Instagram pun, Twitter pun masih boleh lagi untuk 32GB storage ni. Overall storage 32GB storage dan 3GB RAM ni, kalau korang jumpa phone yang 32GB storage and 3GB RAM ni, it's still okay, still nice untuk korang beli. Okay, so next I nak cerita tentang performance dia, which is I rasa performance dia still okay. Performance dia sangat best sebab sampai dah 2 tahun guna tapi dia tak pernah lag. But overall I cakap Huawei Nova 2 Lite ni dia still nice kalau korang nak beli pada tahun 2020. Cik, aku macam YouTuber yang buat review pasal iPhone, Android apa semua tu. Tak ada lah. Cuma aku nak cakap kalau korang jumpa phone yang macam lebih kurang macam telefon aku, which is bateri dia 3200 mAh, storage dia 3GB RAM dan 32GB storage. So korang boleh lah, still aku rasa still okay untuk digunakan pada tahun 2020. Dan mungkin tahun lagi tahun 2. I don't know about that. Settle satu barang. Kita move to the next barang. Is yang kedua yang korang patut ada jika korang bergelar seorang mahasiswa. Jika korang bergelar pelajar Institut Pendidikan Tinggi, which is laptop. Okay. Why I cakap laptop? So, tadi I cakap bila smartphone I tak kisah. I cakap tak kisah korang beli phone apa kan, iPhone ke Android ke. But untuk laptop I tak sarankan korang beli MacBook. Lagi better kalau korang beli laptop selain brand Apple, iaitu selain MacBook lah. Tapi itu semua pandangan dan pendapatan I, apa yang I tahu, apa yang I dapat tahu daripada orang-orang yang pernah guna MacBook ni. Kenapa MacBook ni I tak sarankan untuk korang beli is, which is I pernah tanya one of my kawan yang guna MacBook, which is bila korang nak transfer file ataupun anything dengan laptop yang bukan MacBook, dia akan jadi masalah sikit. Which is aku senang cakap MacBook ni susah sikit nak bekerjasama dengan laptop yang lain. MacBook mungkin dia boleh bekerjasama, tapi kalau MacBook dengan laptop selain MacBook, mungkin MacBook tu tak dapat nak beri kerjasama yang baik lah. Jangan aku betulkan. Dan aku tak sarankan sangat beli MacBook ni, which is dia mahal lah. Tapi kalau korang golongan yang berkemampuan, mungkin korang rasa murah. Tapi I lebih sarankan korang beli laptop yang biasa, yang sekarang ni bawah 2000 pun dah boleh korang guna. Which is, so this one is laptop yang aku gunakan. Kecil je. Okay, di dalam dia. Okay. Nipis pun nipis. Lighting. So laptop Asus VivoBook E203MA ni dia ada 3 color lah. Tapi yang aku punya ni color pink yang lembut, dan dia ada juga color silver, blue black. Aku tak tahu dia ada nama dia, petal silver, petal light atau benda tah. Tapi korang boleh refer sendiri. Kalau korang nampak sendiri, dia ada warna white macam blue black sikit and ada warna pink. And apa yang aku suka pasal laptop ni, first thing first, is very ringan. Okay, sangat ringan. Berat dia hanya 980 gram dan saiz dia lebih kecil daripada A4. So, aku beli laptop ni masa awal tahun 2020. Sebab sebelum aku mula-mula masuk tu, aku tak beli laptop lagi. Aku guna laptop kakak aku. So, aku nak bagi tahu korang, kalau korang yang ada kakak-kakak yang macam tak nak guna laptop, korang bedal je dulu laptop dia orang. Masa first I beli awal tahun tu, memang tiap-tiap hari I bawa pergi kelas. Sampai kan kadang-kadang kan, I terlupa yang I bawa laptop. Bukannya terlupa bawa laptop, dia terlupa bawa laptop. Nak cakap betapa ringannya laptop ni. Kalau korang sejenis pemalas macam aku, yang tak suka benda berat-berat,
yang tak suka macam korang rasa macam korang nak jalan dengan kangkung je, aku sarankan korang beli Asus VivoBook ataupun laptop yang seangkatan dengan macam ni. Macam dia ringan, kecil and aku selalu cakap dia memang mudah dibawa ke mana-mana lah cerita dia. So biasanya kawan-kawan I selalu akan pagi-pagi dalam pagi-pagi pukul 7.30 tu, pukul 7 tu mesti WhatsApp akan masuk. Dah, you bawa kau bawa laptop tak hari ni? Kalau kau bawa, aku nak pinjam untuk present anda lagi, boleh? Biasanya akan dapat mesej macam tu lah pagi-pagi. Sebab yang lain aku faham, kadang-kadang aku tak nak bawa laptop, tapi bila ada orang mesej macam tu, aku macam tak apalah aku bawa. Sebab kita ni kalau ada satu kelebihan ataupun kita ada something yang lebih daripada orang lain, apa salahnya kita bantu orang lain gitu. Cik nak cakap aku baik, tak. Aku jahat je kawan-kawan. So dah habis cerita pasal keringanan dia, aku nak beritahu betapa ringannya, dah settle. So kita masuk pula buat bateri. Bateri dia tahan selama 10 jam, which is kalau korang guna non-stop, korang boleh guna selama 10 jam lah. Bateri laptop aku ni dah penuh. Kadang-kadang aku tak buat charger pun sebab memang bateri dia tahan lama. Apa yang lagi best aku suka pasal laptop aku ni, which is dia 180 darjah hitch rotation. Hitch ke entahlah. Apa yang aku cakap 180 darjah hitch rotation tu adalah, okay, nampak nampak okay, ini 90 darjah hitch rotation. Yang ni aku tak tahulah, tapi laptop aku boleh 180 darjah hitch rotation. Kau nampak dia boleh flat gitu guys. Nampak tak? Ini aku paling suka. Sebab aku ni kadang-kadang malas kalau aku buat kerja sambil baring kan, aku akan buat macam ni lah. Korang bayang tak kalau aku baring, aku buat kerja macam tu lah. Korang bayangkan sendiri je lah macam mana aku buat kerja sambil baring tu. Tapi korang jangan ikut ya, jangan contohi aku yang tak apa-apa ini. Tapi sebenarnya kalau ikutkan apa yang aku baca, 180 darjah hitch rotation ni adalah tujuan dia untuk macam kita nak tunjuk something kan. Macam kita tengah present ke apa ke, kita nak tunjuk something. Present yang tak ada guna slide, which is kita present guna ni je, kita nak tunjuk kat kawan-kawan kita. Korang nampak tak ni? Korang nampak tak? Macam tu. Itu kegunaan 180 darjah hitch rotation tu sebenarnya. Tapi aku guna ni untuk buat kerja sambil baring. Pas aku beli tu, aku dapat charger, aku dapat mouse yang wireless, dapat bag dia yang ni, tapi dah dapat bag dia yang ni, dah buruk dah sikit, and itu je, tak dapat apa dah, itu saja. Kita pasal wifi ataupun hotspot untuk laptop ni, seriously tak pernah lagi masalah untuk aku connect wifi ataupun hotspot dekat laptop ni, which is memang laju very fast and furious. Okay, lepas tu aku nak cerita pasal lubang yang ada dekat laptop ni. Untuk USB, dia ada dua, satu dengan sebelah sini untuk USB. So yang ni aku pasang untuk aku punya mouse wireless tu. Okay, settle. Okay, kat tepi ni, lubang ni pula ada untuk letak earphone. Lepas tu dekat sini, yang ni untuk Type C punya USB, aku tak sebut apa. Yang ni tadi aku cakap USB punya universal tu. Yang ni HDMI untuk letak HDMI. Lepas tu adapter HDMI punya. And then this one untuk micro USB lah, untuk micro USB, untuk kamera punya micro tu lah yang kecil tu. Okay, sabar jap guys. Okay, aku nak betulkan lighting aku. Biasalah pakai Android, so dia sekejap nak kena betulkan lighting. Harga dia waktu aku beli harga dia 1,200 something. Tapi aku tak tahu harga yang latest sekarang apa. Korang boleh search, korang boleh check it out dekat dia punya website. Aku rasa 1,200, mungkin lebih murah ataupun lebih mahal. Sebab kadang aku selalu pergi kedai, aku minta kurang, lepas tu aku minta, biasanya kedai tu selalu buat promo. Okay, settle buat laptop. Next barang adalah printer. Printer ni kita guna biasanya untuk kita print assignment kita macam tu. Tapi ada juga yang tak setuju, and maybe ada you ataupun IPG yang ada sediakan kemudahan. Tapi aku tak dengar lagi lah ada IPG yang sediakan kemudahan untuk print assignment ke, untuk kemudahan print ni. Kecuali dekat koperasi aku adalah, tapi tu pun kita orang jarang. Macam aku cakap tadi, pentingnya printer ni untuk kita print assignment kita lah, ataupun nak print segala jenis dokumen yang korang rasakan perlu. And ada juga yang tanya, perlu ke awal-awal ni beli printer? For me, korang prepare je, bawa je siap-siap. Sebab kalau korang tanya pandangan aku, mula-mula tu kena beli ke tak? Kalau I cakap yes. Sebab I tak suka, I tak pandai nak beli printer sendiri. Kalau contoh, I kan belajar Melaka, duduk Perak belajar Melaka. So bila I nak beli, kalau I tak beli siap, I kena beli sendiri. I tak pandai benda semua tu.
Tapi kalau yang pandai tu korang boleh je lah beli sendiri. Kalau macam yang cerdik pandai untuk beli sendiri, so korang boleh beli sendiri. Tapi untuk pandangan I yang macam pertama menyusahkan, sebab kalau kita belajar mana ada kereta lagi. Kalau macam I tak ada kereta. Kalau nak beli pun kalau nak keluar pergi beli barang, I kena naik Grab. Lepas tu tak ada kereta sendiri. So dia jadi menyusahkan I. So I akan bawa je, I beli dekat Perak and I bawa je terus. Itu masa I mula-mula study lah. So sekarang I nak share printer apa yang I gunakan sepanjang I study, which is I beli printer tu daripada 2018 lagi, which is I gunakan Canon E410. Masa I beli harga dia dalam 199 sebab waktu tu promo. Tapi sekarang I rasa dekat website, kalau korang tengok website, harga dia dalam 230 something. Tapi kalau korang nak cari, aku rasa kat kedai dia jual lagi murah lah daripada website. Sebab website ni aku tak tahu lah kenapa mahal. Sebab aku tengok kat kedai ada je lagi yang jual murah. Okay, untuk printer ni, which is I cerita dulu pasal colour dia. Colour dia ada dua colour, which is all black ataupun ada yang korang tengoklah sendiri dekat sebelah ni. And boleh print sebanyak 400 pages, iaitu 400 muka surat, 4 helai kertas, 400 helai kertas. And untuk harga ink dia tak apa mahal. I rasa tak sampai 100 untuk kedua-dua ink, untuk colour and black and white, which is saya beli dalam 80 kot kalau kedua-dua. I tak ingat. I tak ingat sangat. So I letak gambar kat sini dia punya ink tu harga berapa. Okay, apa yang best macam biasa, printer ni ringan. Lepas tu dia ada 3 in 1, which is boleh scan, boleh print, boleh copy. Copy tu maksudnya photostat lah. So ya, ini printer yang I boleh recommend dekat korang. So kalau korang ada persoalan tentang printer, korang boleh drop komen dekat bawah. Okay? Kejap, I nak betulkan lighting. Sabar je. Lighting dia terlalu gelap. Dah muka dah gelap, lighting gelap. Barang yang keempat adalah pen drive. Which is, apa pentingnya pen drive ni? I bagi contoh. Contoh kalau esok korang ada presentation. Lepas tu bila korang dah siap, korang mestilah tutup laptop kan? Adakah tidur anda akan lena jika anda hanya berharap pada laptop anda dengan hanya harapan semoga laptop berfungsi dengan baik? Adakah anda yakin? Adakah anda bertidur dengan lena? I suggestkan untuk korang adanya pen drive. Untuk bila korang dah siap presentation korang tu, dah siapkan slide korang tu, korang masukkanlah korang punya kerja tu dalam this pen drive. Tidur anda akan lebih lena dan tenang dan begitulah. Kalau pen drive selalu beli yang 16GB je dalam 20 lebih ringgit, 20 something. So ya, tidur anda akan lebih lena jika anda menggunakan pen drive. Tu je aku nak cakap. Okay, next barang adalah, kejap kena betulkan lighting lagi sekali. Okay, next barang adalah earphone. Why earphone ni penting dalam hidup? Kenapa earphone penting dalam hidup kita sebagai student? Contoh, pada hari tersebut, masa korang kelas, tiba-tiba lecturer tak boleh masuk. And suddenly lecturer bagi kerja, which is korang kena tengok satu video. Setiap orang kena tengok satu video yang sama. Setiap orang dalam kelas tu kena tengok satu video yang sama. Kena ulaslah balik pasal video tu secara buat nota ke apa ke. Jadi korang cuba bayangkan, jika anda satu kelas, setiap orang buka video yang sama melalui laptop ke melalui phone, adakah anda yakin korang boleh dengar video tersebut dengan jelas? Betapa huru-haranya kelas tu waktu tu. Jadi gunalah earphone supaya anda boleh membuat tugasan yang diberikan oleh lecturer dengan aman dan tenang dan bijak. Ya, kita jadi wanita, kita kena bijak. Sabar je, lighting aku tak okey lagi ni. Geram betul. Okey, contoh kalau dalam bilik. Contoh yang kedua ada contoh dalam bilik. Which is malam tu korang macam malas nak buat assignment, tapi roommate korang tiba-tiba jadi rajin gila nak buat assignment. So korang decide untuk tengok movie, but dalam masa yang sama roommate korang tengah buat kerja. Adakah korang tak ada common sense untuk buka movie yang korang tengok, terutama movie yang action yang bunyi kedetum, membuka suara buka audio movie tu secara kuat tanpa memikirkan perasaan dan juga kesengsaraan roommate. Kita kena jadi manusia yang ada hati perut ya kawan-kawan. Jika kita jadi student, banyak hati dan perasaan orang yang kita kena fikirkan. Walaupun korang dah malas nak fikir, tapi korang kena fikir juga. That is common sense. So itu je lah cerita pasal earphone. Common sense. Ingat common sense, ingat earphone. Itu. Okay, Allah terang sangat dah pula. Okay, so kita berada di akhir rancangan. Okay, akhir rancangan guys. So, itu je lah apa yang aku nak share. So, conclusion dia, barang-barang yang korang wajib ada, which is yang pertama, handphone pula, smartphone. Yang kedua, lupa, laptop. Yang ketiga, printer. Yang keempat, pen drive. Dan yang terakhir adalah earphone. Itu adalah barang-barang yang aku rasa basic and yang korang wajib ada. Okay, so, sebelum aku akhiri, so aku sebenarnya
lately ni aku tak tahulah kenapa aku scroll dekat IG, aku selalu tengok mostly orang sekarang macam tengah down sebab biasalah sekarang PK sekarang kan musim COVID-19. Terus kita telah dilanda macam-macam ujian, kita ada yang hilang kerja, ada yang hilang itu, ada yang hilang ahli keluarga. But what I want to say, everything yang aku tak tahu lah, aku sebenarnya tak layak, tapi aku cuma nak bagi apa yang aku rasa, apa yang bagi pandangan aku, which is setiap perkara yang berlaku tu kan ada hikmah ni kan. So aku ada jumpa satu ayat ni, ayat dia bunyi macam ni, aku baca sebab aku bukan hafizah ya, hafal tak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Kalau aku silap, sorry. So ayat ni adalah surah Al-Ankabut ayat 2. And maksud dia, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. So maksud ayat ni adalah, adakah kita ni sebagai hamba Allah, kita kata kita beriman, kita buat amal soleh, kata kita ni baik lah kiranya, tapi tak dikira baik kalau selagi Allah tak akan biarkan hamba dia berkata macam tu, katanya kita beriman, baik apa semua tu, kecuali bila kita diuji. So I harap untuk kawan-kawan, kita semua sekarang tengah diuji. Apa sahaja ujian, saya betulkan lighting lagi sekali untuk ke 150 juta. Okay, so apa sahaja ujian yang kita tengah hadapi sekarang, I harapkan semua kuat, tabah dan percaya dengan apa yang Allah nak berikan kita, sebab I selalu percaya setiap yang berlaku tu ada hikmah, and hikmah tu adalah benda yang akan jadi yang lebih baik yang kita akan dapat. Maksudnya walau apa pun buruk yang terjadi dalam hidup kita, sentiasa percaya, teruskan berdoa, jangan mengalah. Kalau mengalah, teruskan bersemangat dan teruskan bersemangat. Itu je aku. Memang kita ni manusia cepat jatuh kan. Kalau kita buat, kita dah cuba untuk jadi yang terbaik, tapi terbaik di mata Allah, tapi kadang-kadang kita akan jatuh kembali. So nasihat I so I cuma cakap korang teruskan je melangkah dan terus melangkah gitu. Macam I falsafah pula aku ni. So itu saja untuk video kali ni. So I harap korang dapat manfaat and a lot of benefit from my video. So kalau ada apa kekurangan, korang boleh komen. Kalau korang suka video macam ni, korang boleh like. Any question, just drop komen dekat bawah, okay? So kita jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum.